أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan sebab syukur itu kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-229. Kata Syekh Ibn Atha, al-waridu ya'ti min hadrati qahar, لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Warid yakni kurnia yang berupa iman dari Tuhan itu memang datangnya dari yang maha menang dan mengalahkan segala yang lainnya. yakni warid yang merupakan hasil atau kurnia Allah sebagai hasil daripada amalan-amalan soleh, ibadat-ibadat yang diamalkan, yang dilaksanakan oleh seseorang itu warid, hasil atau natijah yang dicapai, yang diperolehi sebagai hasil daripada amalan yang diamalkan secara istiqamah. Orang yang berzikir secara istiqamah, bersolat yang wajib, demikian juga yang sunat secara istiqamah, yang berpuasa secara istiqamah. Jadi amalan-amalan soleh ni bila diamalkan dengan secara istiqamah, memenuhi kehendak hukum fiqahnya, menepati kehendak hukum fiqah dan memenuhi kehendak hukum tasawuf, diamalkan ini, maka biasanya akan adalah natijah dia, hasil dia. Bukan saja dijanjikan Allah ganjaran-ganjaran syurga di akhirat nanti, tapi di dunia ini ada kurniaan-kurniaannya. Kurniaan-kurniaan yang bermacam-macam lah. Sama ada dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk ketenteraman, dalam bentuk kefahaman, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk semangat, dalam bentuk
macam-macam firasat, macam-macam. Semua itu kurnia-kurnia Allah. Jadi kurnia itu dinamakan warid. Dan warid ini adalah natijah daripada wirid. Baik, warid itu memang datangnya dari yang maha menang dan mengalahkan segala yang lainnya. Ini diterjemah dengan terjemahan yang kalau kita baca sikit mungkin tak takat. Maksud yang maha menang ni iaitu datang daripada Allah yang sifatnya itu menguasai dan mengalahkan segala, mengatasi dan mengalahkan segala yang lain. Atau dalam bahasa Arabnya disebut qahar. Jadi qahar ini salah satu di antara nama-nama Allah. Jadi warid ni kata Syekh Ibn Atta, kurniaan-kurniaan tadi itu datang dari mana? Datang dari kurniaan Allah yang bersifat Al-Qahar atau yang bernama Al-Qahar. Apa erti Al-Qahar? Iaitu Allah yang menguasai, mengatasi, mengalahkan segala yang lain. Itu yang dinamakan Qahar. Orang tua dulu, orang jadi mengaji ilmu Tok Deka ni, dia berzikir dengan zikir ni, Ya Qahar, Ya Qahar. Tujuan supaya jadi gagah. Salah tak? Tak salah. Sebab dia minta dengan Allah, Ya Qahar, yani Ya Allah yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha menguasai, kurniakanlah kepadaku kekuatan, kegagahan dan sebagainya. Tak salah. Dari segi ni tak salah. Jadi saya nak sebut perkataan Ya Qahar itu, Ya Qahar. Jadi Syekh Ibn Atta kata, warid ni, kurnia-kurnia Allah ni yang dikurniakan kepada orang yang beramal ini mari daripada Allah yang bernama dan bersifat Al-Qahar, yang menggagahi, yang menguasai. Baik. Kerana itu bila warid tiba, bila kurnia Allah Ta'ala tu diperolehi oleh seseorang sampai kepada seseorang, maka tiada sesuatu yang berhadapan yang menghalang padanya melainkan dia musnahkannya. Dengan erti Syekh Ibn Atta ni cuba nak memahamkan kita tabi'i, sifat, ciri atau kriteria bagi warid ni. Warid ni seperti yang disebut dalam kalam hikmat sebelum ni, bila Allah Ta'ala kurnia kepada seseorang, dia akan menyuci bersih hati dia. Dia akan membuang kekaratan, keburukan, kejahatan, sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Dia akan membuang semua itu. Itu tabi'i, itu ciri bagi warid yang dikurniakan Allah. Bila seseorang tu dikurniakan tu, maka terbuanglah sifat-sifat buruk dia, sifat malah dia, sifat buruk sangka dia, sifat takaburnya, sifat ujubnya, riaknya, hasadnya akan cabut, akan terbuang bila mendapat warid kurniaan ini. Lalu Syekh Ibn Atta dalam menjelaskan perkara ini, maka dikaitkan dengan sifat Allah. Maka antara sifat-sifat Allah, kata Syekh Ibn Atta, Al-Qahar. Apa arti Al-Qahar? Yang menggagahi, yang menguasai, yang mengatasi, yang mengalahkan segala yang lain. Maksudnya kalau pergi tempat tu, orang lain temu lagi, musnah habis. Kalau pergi kawasan tu, macam kita lah, apa ni, kalau hero pergi tempat tu kok, orang jahat habis. Kena ambak mereka. Bandingan gitulah. Jadi Al-Qahar ni dengan mana yang maha kuasa, yang mengalahkan, yang mengatasi, yang apa ni, yang mengalahkan segala yang lain. Jadi daripada nama itulah maka dikaitkan dengan warid ni, kata Syekh Ibn Atta. Seumpama nama Allah Al-Qahar ni, dia menggagahi, mengatasi, menguasai, mengalahkan segala yang lain, maka warid yang datang daripada Allah yang sifat macam tu tabi'inya, cirinya macam tu juga. Bila dia dikurniakan Allah ke dalam hati manusia, dia akan membuka hijabnya. Dia akan membuang kekotorannya, akan membuang kekeratannya. Dia akan membuang ghaflah kelalaiannya, akan buang sifat mazmumah yang bersarang dalamnya. Itu tabi'i kepada. Jadi kesimpulan yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta ni, itulah cara ahli tasawuf dalam usaha nak membersihkan batin manusia. Kita ni
Ada dua aspek, ada dua perkara, zahir dan batin. Jasad dan roh. Jasad ni macam kenderaan bagi kita, kenderaan. Driver dia tu roh. Jadi kita hari ni yang mengawal kita ni kita lah. Yang kita rasa satu hari ni sebenarnya dua. Roh dengan jasad. Tapi berpadu secara rapat, kita rasa macam kita seorang je lah hari ni. Kerana apa? Hubungan roh dan jasad tu terlalu rapat sehingga kita tak nampak perbezaan tu. Bila kita tahu perbezaan ni? Bila mati. Bila mati badan kita kekal, tapi dada tak ada fungsi. Ada benda yang terpisah, ada benda yang terkeluar. Itu tanda dua. Jasad tak ada kurang. Orang yang mati bukan dengan sebab macam-macam lah, mati gitu je. Kalau sebab mati berlanggar tu adalah patah situ, patah sini, cabut situ, cabut sini. Orang yang mati biasa ni tak ada kurang apa-apa, tiba-tiba mati. Tak ada kurang sikit abu. Maka yang terpisah tu, terpisahnya roh dengan jasad, itu kematian. Jadi sekarang kita yakin hakikat ni, bahawa kita ni dua dalam satu, rohani dan jasmani, roh dan jasad. Tapi yang menjadi raja, yang kontrol, yang kawal semua tu roh tu. Roh kita tu. Itulah yang mengawal kita. Jadi sekiranya roh ini comel molek, bersih molek, maka kawalan dia terhadap jasad menyebabkan tindakan jasad tu jadi molek, bagus. Bergantung kepada kualiti jiwa kita. Kalau jiwa kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan yang baik-baik, maka jasad kita akan dipandu oleh roh. Maka akan timbullah kebaikan tu pada batang tubuh kita ni, jasad kita ni. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Dalam tubuh badan kita ni ada segumpal daging. Ia ni merujuk kepada jantung kita lah, secara fiziknya. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Sekiranya bahagian tu baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila rosak bahagian tu, rosak habis seluruh badan dia. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sedarilah, tahulah bahawa yang demikian itu adalah hatimu nurani, yakni hati nurani, rohmu, jiwamu, hakikat dirimu sebenarnya, hakikat diri manusia sebenarnya. Itulah. Jadi persoalan sekarang, bila kita ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, maka nak buat guana. Kita manusia ni bila dia mengaji, dia belajar, ada kesedaran, maka timbullah kemahuan nak jadi baik, nak jadi lebih baik, nak jadi lebih bermutu, lebih soleh dan sebagainya. Tapi nak buat guana nak jadi gitu. Maka menurut kaedah tasawufnya, seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Athaq dalam kalam hikmah ni, cara nak suruh jadi itu kena cek baiki bahagian dalam tu. Kalau bahagian tu berjaya diubah, dibaiki, ditakwakan, ditanamkan keimanannya, maka dia akan membawa kebaikan dalam seluruh aktiviti hidup dia tu. Seluruh perjalanan hidupnya akan jadi baik. Tapi nak baiki hak dalam tu nak buat mana? Nak baiki mana? Nak pakai spana apa? Skru apa benda? Skru nombor berapa nak pakai? Nak baiki hak dalam tu. Maka tasawuf mengatakan bahawa skrunya tu nak baiki tu dinamakan warid. Suatu bentuk kurnia Allah. Dari mana datang warid ni? Datang dari wirid, dari amalan-amalan yang diamalkan secara terpandu, secara istiqamah. Maka inilah cara ahli tasawuf untuk membina manusia, membaiki diri manusia menjadi lebih baik. Cara dia, sejauh mana manusia berjaya itu faktor lain, cerita lain. Yang jujur, yang bersungguh, yang berkeinginan, yang ikut pedoman, ikut peraturan dia dengan penuh keikhlasan, kemahuan, insya-Allah berjaya. Cuma kadar kejayaan ada yang 70%, Makkah dia ada yang 80%, ada 90%, ada yang 50%. Beza-beza lah. Kan ada faktor-faktor takdirnya, kemudian banyak sebab-sebab lain lagi. Tapi itulah cara
yang diberitahu dalam tasawuf bagaimana manusia boleh membina dirinya sendiri. Bagaimana manusia itu dapat meningkatkan dirinya itu sehingga menjadi lebih mulia, menjadi lebih baik, lebih bererti dalam hidup. Itu yang diajar dalam tasawuf. Baik, ayat yakni ayat Al-Quran yang bermaksud tetapi kami melemparkan itu hak. Ini bahasa terbalik. Melemparkan hak itu, yakni kebenaran itu di atas yang batil, ke atas kebatilan, maka melenyapkannya. Maka tetaplah batil itu musnah. Yakni ada ayat Al-Quran, Syekh Ibn Atta' dalam mengukuhkan apa yang dia kata tadi itu, dalam menjelaskan apa yang dia nak khabar tadi itu, maka didatangkan ayat Al-Quran yang mengandungi isyarat kepada apa yang dia nak sebut itu, iaitu iaitu Allah, ayat Al-Quran yang bermaksud apabila kami yakni Allah mencampakkan kebenaran itu atas kebatilan. Hidayat Allah datang ke dalam hati manusia yang penuh dengan kejahatan, keburukan, kemunafikan, kekufuran dan sebagainya. Hidayat Allah datang ke dalam hati manusia yang sifat yang batil tadi itu, maka dia akan melenyapkannya. Dia akan menghapus kejahatan itu, kekufurannya, kemunafikannya, sifat-sifat buruknya. Dengan hidayat Allah Ta'ala tadi akan menghapuskan segala keburukan yang ada dalam hati manusia itu. Itu cara. Jadi ayat ini memberi pedoman, semacam menjadi pengukuhlah kepada apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' tadi. Maka tetaplah yang batil itu musnah. Yang batil ni, yang buruk ni, dia akan hancur, akan binasa, akan hilang, akan terhapus bila datangnya petunjuk, bila datangnya hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah apa yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu tentang perkara yang berkait dengan masalah warid ni, supaya memberi pedoman kepada kita. Kalau kita ni ada hasrat macam kita ni, kita mengaji, belajar sembahyang, cuba nak mengkhusyukkan hati, tapi payah nak buat guna. Inilah pedoman dia. Kita kadang-kadang ada hasrat tengok orang baik, banyak buat kebajikan, banyak bersedekah, berinfak, banyak tolong. Kita ada keinginan tapi payah nak buat. Dok mari tu nebeng buat mana nak suruh kita ni jadi, kita lah nak buat gitu dan jadi mudah nak buat begitu. Ni pedoman dia, tu kuncinya, yang diajar oleh Syekh Ibn Atta'. Kalau ada cara lain yang boleh merubah keadaan, boleh bagi keadaan, silalah. Kalau ada cara lain, sekiranya ada cara lain, cara main senang ke, sudah senang tu mana-mana jadi kedekut tu jadi pemurah belaka, belah lah. Kalau ada cara lain, cara minum air, mana-mana hak jadi dak khusyuk tu, pas minum air jadi khusyuk, Allah lah sekiranya ada. Cuma tasawuf beritahu ini cara. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-229. Jadi di sinilah kita boleh faham kenapa orang-orang yang belajar ilmu tasawuf mereka ni suka beramal ibadah, berzikir dan cuba menekuninya. Jadi rupa-rupanya mereka buat ni ada landasan dia, ada tujuan. Kalau kita tak mengaji ilmu dia itu, kita tak nampaklah tujuan dia ni. Dan tujuan dia ni bukan tujuan kecil, tujuan besar. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu dia ni, pertama sekali kita tak faham tujuan dia. Yang kedua, persepsi kita silap. Macam mana persepsi silap? Dia duduk utamakan berzikir, padahal orang lain banyak lagi yang kena sesat. Dia akan jadi kita. Tu angkara gara-gara tak faham maksud ni, maksud bertasawuf. Sunat je, tak payah amal lagi lah. Ni benda lain yang panjang ni, Allah kena buat lagi. Tu tanda yang kata macam tu, tahulah. Tak dapat memahami apa benda pedoman-pedoman ni. Dia akan pandang kecil lah. Macam kita, contoh gini lah, kita
makan sesuatu benda lah. Makan nasi lah, senang, makan nasi. Jadi orang makan nasi ni banyak tujuan. Ada yang nak hilang lapar, ada yang nak sedap, makan nak sedap. Dan ada dia orang makan nasi ni dengan untuk tujuan macam-macam lah. Jadi kalau makan nasi ni untuk tujuan sedap saja, mungkin tak besar lah tujuan dia, bau sedap tak ada apa. Tapi kalau orang makan nasi tujuan nak mengelakkan kubur orang daripada mati, nasi jadi benda penting. Kalau dia makan untuk tujuan sedap saja, tak penting sangat. Sedap, tak sedap. Tapi di setengah tempat orang makan benda ni bukan tujuan tu dah. Tujuan nak kelangsungan hidup dia. Kalau tidak mati, jadi pada waktu itu kepentingan nasi tak sama. Orang makan nak sedap dengan orang makan nak hidup. Jadi kalau orang makan nak sedap ni, kadang-kadang bila tengok orang ni makan semua, dia pandang remeh. Allah, apa orang makan nasi dah makan dah apa. Dia makan nak sedap, kawan ni makan nak hidup. Sama juga zikir, amalan-amalan lain. Orang yang tak nampak tujuan dia tu, dia anggap benda tu kecil dah. Allah, amalan tu apa, tak ada pentingan sangat. Kita tak nampak. Tapi yang tahu kepentingan dia, yang ada kedudukannya, benda ni adalah satu keperluan. Bahkan sampai kalau kita nak tengok dari segi tuntutan syaraknya, ada mendekat dia itu sebahagian dari fardu ain. Bagi orang yang jiwanya berkecamuk dengan sifat buruk yang tidak terubah kecuali dengan amalan khusyuk, maka menjadi suatu kewajipan dia belajar amalan-amalan itu, sekadar yang dapat membuang pengaruh-pengaruh sifat buruk ke dalam hati dia. Contohnya dia, hati dia ni memang tebal dengan sikap-sikap takaburnya, dengan riaknya, deki ke orang lah. Tu memang tebal dalam hati dia. Dia wajib cari jalan yang boleh mengikis sifat dia. Dan kalau dia cari jalan tasawuf, maka kaedah yang dia ajar, kaedah ni lah. Dengan mengutamakan amalan-amalan tu, utamanya zikrullah. Jadi kalau orang tahu, persepsi dia akan lain. Kalau dia mengaji, dia akan nampak. Tapi kalau dia tak mengaji benda ni, dia kata macam tadi lah, dia tak akan nampak kepentingan sesuatu. Baik, kalam hikmah yang ke-230, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Ini kena hikmah yang berat sikit lah. Tapi kita cuba nak jelaskan sekadar-kadar yang boleh difahami. Memang agak berat sikit kalau hikmah ni. Baik, kita tengok terjemahannya dulu. Bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu, padahal yang digunakan hijab itu juga Allah jelas ada padanya dan tetap hadir. Tak apa nak faham kita ke baca sepitah lalu tu. Gini nak khabar maksud dia. Pertama sekali, Syekh Ibn Atha nak cakap tentang apa, kena tahu bawah tu dulu. Tuan Syekh ni, Syekh Ibn Atha ni dalam kalam hikmah ni nak khabar benda. Kena tahu, kalau orang nak buat karangan kau, kena tahu tajuk besar dia tu. Baru dia tak mengarut karangan tu. Ni tajuk besar benda lain. Dia kata ke lain. Jatuh jadi karut kadang-kadang. Baik, perkara yang nak disebut di sini adalah mengenai kedudukan hijab yang mendendeng antara manusia dengan Allah. Yang mana dengan hijab itu manusia menjadi, sehingga ada yang manusia yang ingkar, tidak percaya kepada Allah. Bahkan dengan sebab hijab ada yang lemah keyakinannya, tidak kuat keyakinan terhadap Allah. Semua ini adalah pengaruh hijab. Baik, maksudnya yang mendendeng, yang menghalang sehingga manusia menjadi tidak percaya kepada Allah, atau percaya tapi lemah keyakinan terhadap Allah. Semua itu persoalan yang berkait dengan hijab.
Sebagaimana kita tak nampak benda bila terdendeng dengan satu benda. Bila dendeng itu tebal molek, dah lepas cahaya, dah nampak benda. Bila dendeng itu kain nipis sikit, nampak bayang-bayang. Gitulah lebih kurang bandingan mudahnya. Baik. Persoalan yang Syekh Ibn Athaq nak beritahu ni, antara manusia ni dengan Allah Ta'ala ni ada hijab ke tak? Ada penghalang ke tak? Sedangkan kita tengok fenomena ada orang ingkar, tak percaya Tuhan pun ada. Etis, mulhid, tak percaya ada Tuhan. Komunis lah kalau zaman moden ni. Ada juga orang yang percaya tapi sangat lemah keyakinan dia tu, lemah, sehingga banyak kehidupan dia itu tidak terarah, tidak terpandu, tidak terbimbing kerana lemah keyakinan. Jadi sekarang apakah persoalannya antara manusia ni yang saya kata tadi, yang menjadikan itu kerana ada hijab? Cuma Syekh Ibn Athaq nak kabur ni kepada kita, sebenarnya ada tak hijab yang mendendeng antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah, sehingga manusia itu tak kenal Allah atau tak percaya kepada Allah? Ada tak dendeng hijab tu? Syekh Ibn Athaq kata tak ada hijab tu. Tak ada. Dah manusia jadi kufur tu, lemah keyakinan tu kat mana? Bukan masalah ada benda yang dendeng, masalah lain. Macam ginilah. Hak asalnya kita tak nampak orang tu duduk di belakang dinding tu sebab apa? Sebab terdendeng dengan dinding. Ataupun kita tak berpecang sebab terdendeng dengan lansir, tapi lansir tu nampak sikit-sikit je. Nampak orang tapi tak jelas molek. Terdendeng juga. Ada benda. Tapi tiba-tiba berlaku satu keadaan, dinding tak ada, lansir tak ada, tak nampak juga. Tak nampak juga. Maka kat mana masalahnya? Ni masalah Syekh Ibn Athaq. Maka dalam masalah marifat pun macam tu. Jadi kalau ada dinding, ada lansir tutup, tak nampak, itu normal dah. Tapi tak ada benda ni, tak nampak juga. Ni mata kita ni nyakit. Tu nak kabarnya. Jadi demikian juga dalam bab makrifat ni. Antara manusia, antara makhluk dengan Allah tak ada dinding. Hak sebenarnya nyakit kita. Bukan ada benda hak tutup sehingga Tuhan tu tidak dikenali, tidak diyakini. Bukan, tak ada benda tu. Hak masalah sebenarnya kita ni bermasalah. Tu Syekh Ibn Athaq nak beritahu yang tu. Sebab apa kita kena tahu benda-benda macam ni? Macam orang nak obat penyakit kot lah. Dia kena tahu penyakit kat mana. Ataupun nak beki barang, dia kena tahu barang tu rosak kat mana. Dia jangan pakai buka skru, buka-buka saja. Akhir kali cabut sekatas-sekatas, tak jumpa lagi penyakit kat mana. Jadi kita kena faham benda macam ni kerana tujuan untuk merawat diri kita, supaya kalau kita cari obat pun, obat tu tepat, dapat insya-Allah membantu untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi Syekh Ibn Athaq nak beritahu kepada kita, sebenarnya antara manusia ni dengan Allah Ta'ala ni tak ada sesuatu yang menghalang dia, tak ada. Masalah sebenarnya masalah diri manusia itu sendiri. Itu yang kena baiki. Baik. Dalam menjelaskan perkara ni, Syekh Ibn Athaq mendatangkan suatu huraian lah untuk mendekatkan kita kepada faham tu lagi. Baik. Apa kata Syekh Ibn Athaq? Tengok terjemahan dia. Padahal yang digunakan hijab itu, baik, sekiranya kita anggap ada yang menghijab, sekiranya kita kata ada yang menghalang antara manusia ni dengan Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala tu tidak dikenali, kita anggap ada bendanya. Sekiranya gitu, atas anda yang ada sesuatu tu yang menghalang manusia sehingga manusia tu jadi tak percaya Tuhan, tak dapat mengenali Tuhan. Maka kata Syekh Ibn Athaq, benda tu sendiri yang kita anggap sebagai ada tu yang menghalang, benda tu sendiri sebenarnya dia juga yang menjadi dalil yang menunjukkan kepada Tuhan sekiranya ada. Contohnya macam mana? Kita anggap yang menghalang kita ni daripada makrifat Allah Ta'ala ni kerana ada setan lah. Setan tu dendeng.
Syekh dah tak nak beritahu sebenarnya tak gitu. Hak sebenarnya kalau kita amat-amatilah dari segi dia ganggu-ganggu tu jelah. Tapi kalau kita amat-amati dari sudut pandang tasawuf, sebenarnya tak ada benda yang tutup antara manusia dengan Tuhan sehingga manusia tak nak kenal. Tak ada. Sekiranya dia anggap ada seperti syaitan tadi tu, sebenarnya hak ada tu sendiri sebenarnya dia juga menjadi dalil yang menunjukkan kepada Tuhan. Dia juga menjadi cerminan yang memperlihatkan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia bukan menghalang. Sekiranya kita anggap benda itu sebagai penghalang, sebenarnya dia tidak menghalang. Benda itu sendiri sebenarnya adalah menjadi cerminan yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guna ni tengok. Sebab kata Syekh bin Atta ni, bahasa ni hujung ni bahasa bahaya sikit lah, saya kena terang molek. Iaitu dia kata juga Allah jelas ada padanya. Yang ni kita andaikan ada benda lah yang menghalang manusia ni sehingga tidak dapat mengenal Allah. Maka Syekh bin Atta kata benda tu sendiri sebenarnya cermin untuk manusia melihat ketuhanan Allah. Sebenarnya. Sebab apa? Kata Syekh bin Atta, kerana Allah Ta'ala ada jelas pada benda tu. Maksud pun benda tu sendiri sebenarnya menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Itu maksud Allah Ta'ala ada pada benda tu. Bukan Tuhan tu duduk situ. Benda tu memperlihatkan ketuhanan Allah. Cerminan bahasa kita, cerminan. Baik, kita balik pada contoh tadi tu. Kita anggaplah ada setan mari tebeng. Mari tebeng sehingga manusia tak kenal Tuhan. Kalau pandang dari sudut tasawuf, setan tu sendiri sebenarnya cerminan menunjukkan kepada Tuhan. Dari segi mana? Kewujudan setan tu sendiri menunjukkan kepada ada yang mencipta dia tu. Setan tu sendiri. Yang kedua, setan kerja menyesatkan, itu menunjukkan kepada salah satu di antara nama-nama Allah, Al-Muzil, ataupun yang menjatuhkan, menghinakan. Maka setan ni sebagai sebahagian daripada percaturan Allah, ciptaan Allah untuk tujuan menguji manusia. Jadi kewujudan setan dan fenomena itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah. Adanya setan Allah Ta'ala buat. Setan ni dicik menyesatkan orang, sebenarnya menunjukkan kepada nama Allah Ta'ala Al-Hadi yang memberi petunjuk atau menghalangnya. Jadi setan itu sendiri sebenarnya cerminan. Maka sebab tu Syekh bin Atta kata, ini dari sudut pandang tasawuf lah. Dari sudut pandang tasawuf, antara manusia ni kata Syekh bin Atta tak ada yang menghalang sehingga manusia tak boleh kenal. Hak sebenarnya diri kita ni sendiri yang bermasalah. Masalah dengan jahilnya, masalah dengan dengan sifat buruknya dan sebagainya. Hak tu sebenarnya diri yang bermasalah. Bukan ada benda hak mari halang sehingga manusia tak boleh mengenal Allah. Bukan jenis tu. Dan sekiranya kita anggap ada yang menghalang, tak juga dia. Penghalang tu sendiri sebenarnya cerminan juga yang juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Jadi kesimpulan mudahnya Syekh Ibn Atta nak beritahu bahawa sebenarnya antara manusia ni dengan Tuhan ni tak ada benda yang menghalang sehingga manusia itu menjadi kufur, menjadi ingkar, tidak percaya, lemah keyakinan. Bukan sebab ada penghalang, bukan sebab tu. Tapi bila ada juga bahawa manusia ini ingkar, kufur, tak percaya, lemah keyakinan, dia bukan punca ada benda halang, tapi punca atas diri manusia sendiri. Kalaulah benda tu berpunca daripada penghalang, cara kita nak sesat, kena pergi buanglah penghalang tu. Itu kalau ada benda penghalang. Sekarang benda tu tak ada. Tapi manusia ingkar juga, kufur juga, tak kuat keyakinan juga. Maka kita tahu penyakit kat mana? Penyakit pada diri manusia. Maka diri manusia itulah tempat yang kita kena baiki. Nak pergi cabut penghadang, benda tu tak ada. Nak cabut mana tak ada benda tu. Maka diri manusia lah yang perlu diperbaiki, perlu diarifkan, perlu dibersihkan, digilapkan. Maka dia akan dapatlah mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita. Jadi maklumat-maklumat ini perlu sebab apa? Supaya menjadi pedoman kepada kita nak selesai masalah. Kalau kita anggap kita tak nampak satu benda kerana ada dinding, disebabkan kerana dinding itu, kita buang dinding, nampaklah. Tapi kalau bukan sebab tu, maka benda lain lah kita kena selesai. Dinding tak ada nampak juga. Mata selapu rupanya. Sarah rosok lah, mata selapu lah, itulah, macam-macam, rabung lah, macam-macam. Jadi kena bagi bahagian tu lah. Ni kau kita duduk, tak kena tepat, tak nampak, kita duduk sangka macam ada dinding. Kita tak ada. Cari juga. Rupanya sini duduk mata kita rupanya. Itu tamsilang yang dibawa oleh ulama tasawuf. Baik. Jadi kata Syekh Ibn Atta', juga Allah tu jelas ada padanya. Yang ni sekiranya kita beranggapan ada sesuatu yang mendendeng antara manusia dengan Tuhan ni, ada benda dendeng, maka Syekh Ibn Atta' kata benda tu sendiri sebenarnya ada Tuhan situ. Ada Tuhan tu bukan berarti Tuhan duduk situ. Yang ni benda tu sendiri mencerminkan kepada ketuhanan Allah. Itu masuk ada Tuhan situ tu. Yakni gambaran ketuhanan, makna-makna ketuhanan ternampak pada benda tu yang kita anggap sebagai penghalang. Itu dia. Dan tetap hadir. Baik, perkataan tetap hadir. Apa erti tetap hadir? Tetap hadir ni maksudnya sentiasa bersama dengan benda tu. Dengan erti makhluk yang kita anggap sebagai penghalang tadi tu, yang kita anggap, Syekh Ibn Atta' kata tak ada, tapi kalau kita anggap makhluk inilah yang menghalang manusia daripada makrifat, daripada mengenal Allah, maka kata Syekh Ibn Atta', makhluk tu sendiri adanya, makhluk tu sendiri adalah cerminan ketuhanan. Yang kedua, bahawa Allah Ta'ala sentiasa hadir bersama dengan makhluk tu. Apa erti hadir? Hadir bukan berarti diri dia duduk cokoh situ, atau berdiri duduk tepek situ, bukan. Itu berlawan dengan akidah kita. Berlawan dengan akidah kita. Akidah kita dalam bab ketuhanan, antaranya kita kena pegang salah satu daripada sifat-sifat ketuhanan tu, sifat salbiyah tu, mukhalafatuhu lil abadis. Allah Ta'ala ni tak serupa sama sekali dari semua segi, semua aspek dengan segala makhluknya. Kita pegang kemar, bersalaham, berbeza, tak sama sekali dengan sesuatu dari makhluk. Apa-apa yang bersifat makhluk, yang bercirikan makhluk, maka Tuhan tak gitu. Kalau makhluk tu ada tepat, kalau makhluk tu ada pergerakan itu sini, itu ciri makhluk, maka Tuhan tak seperti itu. Ini faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain daripada Ahlus Sunnah tu mungkin adalah kata Tuhan ada situ-sini, itu kok ada lah. Itu bukan faham Ahlus Sunnah. Kabur. Itu bukan faham Ahlus Sunnah. Jadi hadir di sini, Tuhan tu hadir, sentiasa hadir bersama dengan sesuatu yang dianggap sebagai hijab tadi tu, dengan erti bahawa sesuatu yang dianggap hijab tadi tu, bahkan makhluk seluruhnya, tidak pernah terpisah daripada ta'alukan sifat Allah. Itu maksud Allah Ta'ala tu hadir. Macam kita ni tak pernah terpisah daripada kudratnya, iradatnya, sentiasa tertakluk atas diri kita. Kudrat Allah Ta'ala sentiasa menguasai kita. Kehendak Allah Ta'ala, iradat Allah sentiasa menentukan segala perkara tentang diri kita. Ilmu Allah Ta'ala sentiasa meliputi tentang diri kita ni, tak pernah terpisah. Itu maksud Allah Ta'ala tu hadir. Bukan pergi tepek celah tu, dan nepek celah tu, bukan macam tu. Hadir dengan arti tertakluk dengan sifat-sifatnya. Jadi hadir ni bahasa tasawuf. Kalau bahasa Suludin, orang panggil ta'aluk lah. Tapi bila dihurai cara tasawuf, kerana tasawuf ni melibatkan zauq dan pandangan hati, maka guna istilah hadir. Tapi benda tula je, tak lari. Cuma sudut pandangan.
Jadi ahli tasawuf membahasakan Allah Ta'ala itu hadir. Dalam istilah ilmu usuluddin, kita tertakluk dengan Allah, tak pernah terpisah. Walaupun satu zarah ni diri kita ni, zahir dan batin kita ni, walaupun satu zarah pada diri kita ni, tak pernah terpisah daripada kudrat dia, daripada taklukan kudratnya, iradatnya, ilmunya, samaknya, basarnya. Bila kita sedar beza usuluddin dengan tasawuf ni, bila kita faham benda-benda tadi itu usuluddin. Tapi bila kita hadir, kita ingat, kita rasa, itu orang panggil hadir, itu tasawuf. Waktu dia je. Sebab itu tasawuf ni penghayatan dari usuluddin. Yang jadi keliru, kadang-kadang kita tak nampak kaitan ni antara tasawuf dengan usuluddin. Bila kita ada keyakinan Allah Ta'ala Maha Kuasa, kuasa atas segala-galanya, Allah Ta'ala Maha berkehendak, menentukan segala kejadian, Allah Ta'ala Maha mengetahui segala perkara, Allah Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, melihat dan mendengar segala-galanya, bahagian tu usuluddin. Tapi bila kita mula terasa, teringat, tersedar diri kita ni tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, itu orang panggil hadir, itu tasawuf. Jadi tasawuf ni sebenarnya cita rasa, zauq, penghayatan daripada hakikat tauhid itu sebenarnya. Sebab itu tidak akan berlaku pertemuan antara usuluddin dengan tasawuf. Kalau berlaku pertemuan tu, sama ada tasawuf tu tasawuf tak betul, ataupun kita ni tak erti molek nak siku antara usuluddin dan tasawuf. Jadi babah tu kerana tu, sama ada tasawuf tu sesat, tasawuf yang diajar tu tasawuf tak betul, ataupun kefahaman usuluddin tu kefahaman yang salah, ataupun kita tak faham molek tak faham molek hubungan antara usuluddin dengan tasawuf. Baik. Bagaimanakah ni syarah dia. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu? Macam mana kita nak katakan Tuhan itu dihalang, terhalang? Ada benda yang menghalang, menghijab Tuhan tu? Padahal yang sesuatu, yang dulu kali, padahal sesuatu yang terlihat itu semata-mata nur ilahi. Ini huraian dia, jelas sikit bahasa. Macam mana kita nak kata ada sesuatu yang menghalang antara kita dengan Allah? Yang ni makhluk, ada makhluk yang dendeng kita sehingga kita dah nak kenal Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh kata gitu? Padahal makhluk yang mendendeng itu sendiri sebenarnya nur ilahi. Apa maksud nur ilahi? Cerminan yang memperlihatkan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Maksudnya kalau kita tengok kepada makhluk yang kita anggap hijab itu, kita boleh kenal Allah Ta'ala. Boleh kenal. Gitu maksudnya. Jadi makhluk yang kita anggap sebagai hijab itu sebenarnya dia adalah nur ilahi. Jadi makhluk itu sendiri yang kita anggap hijab tadi itu sebenarnya dia sendiri adalah merupakan cerminan ketuhanan. Yakni sesuatu yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Bandingkan ke setan tadi lah. Kalau kita anggap setan tu halang kita, setan tu sendiri sebenarnya kalau kita tengok secara pandangan suluhan usuluddin, setan tu sendiri adalah cerminan yang menunjukkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta, yang Maha Bijaksana. Nampak atas kerja-kerja setan tu. Kerja-kerja setan tu jadi cermin untuk kita faham sebahagian daripada sifat-sifat ketuhanan Allah. Ni kalau kita tengok dari sudut pandangan makrifat. Tapi kalau kita tengok dari sudut pandangan syariat, memang setan tu penghalang lah. Dia nak kata dah, janganlah duduk berangan nak berkawan dengan setan pula. Ni sudut pandangan makrifat ni, sudut pandangan orang yang untuk memahamkan kita perkara itu. Tapi sudut pandangan zahir, setan tu tak setan lah. Dia perosok, dia penghalang. Itu pandangan sudut syariat zahir kita. Tapi pandangan kearifan, di sebalik setan tu sendiri, dia adalah cerminan yang menunjukkan kepada sebahagian sifat-sifat ketuhanan Allah. Berkait dengan nama Allah Al-Hadi, Al-Muzillu, Al-Mu'izzu, dan macam-macam nama-nama Allah Ta'ala. Yang mana semua itu tercermin pada
hal-hal yang berkaitan dengan syaitan itu sendiri. Baik. Dan pada segala tempat berada, yakni Allah Ta'ala tu ada pada segala tempat, yakni dengan arti pada semua benda, pada semua perkara terlihat padanya tentang kebenaran ketuhanan Allah. Itu maksud ada pada setiap tempat tu, bukan diri Tuhan, bukan zat Tuhan, macam saya kata tadi, sebab dia berlawan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Jadi bila ahli tasawuf kata Tuhan tu ada pada setiap tempat, kita kena faham maksud dia. Ada di situ dengan erti bahawa pertama sekali, salah satu maknanya bahawa setiap tempat tu tak lari daripada taklukan sifat-sifat Allah. Satu segi. Atau sudut pandangan makrifat kau, segala tempat-tempat ni semua itu menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Ahli tasawuf guna istilah cerminan, Usuluddin guna istilah dalil. Benda sama je, cuma dalil ni kena pakai akal, kena memikir banyak baru faham. Itu kena lekong akal, fikir-fikir, bahawa makhluk ni menjadi dalil menunjukkan kepada wujud Allah, menjadi dalil kepada kudratnya Allah Ta'ala ni, menjadi dalil Allah Ta'ala ni bersifat itu, bersifat ni, dalil. Tapi kena memikir panjang. Tapi bila hati manusia nurani, manusia jernih, dia tak perlu fikir panjang, hati terus ingat. Itu apa kita tasawuf. Jadi tasawuf ni tingkatan dari Usuluddin. Selama mana kita faham dia tu dengan jalan akal, kena mikir, itu lambat. Itu dah jauh Usuluddin. Tapi bila dia sudah jeliga dengan kita, terpandang saja makhluk, terus mengingatkan kita kepada Allah, itu tasawuf. Itu tasawuf. Jadi cara Usuluddin itu dipanggil dalil. Kaedah untuk sampai kepada Tuhan dengan jalan dalil dipanggil nazar. Istilah dia. Renung akal, fikir akal kita. Benda tu, objek yang menunjukkan kepada Tuhan itu dalil. Kaedah yang digunakan untuk memahami dalil ni supaya menunjukkan kepada Allah Ta'ala tu, itu kaedah dia panggil nazar. Dalam Usuluddin, dalam tasawuf pula, objek tadi tu yang menunjukkan kepada Tuhan dipanggil cerminan. Istilah Arab dipanggil majlah. Tak apalah dengan istilah Arab pun, cerminan. Proses bagaimana daripada objek itu, makhluk itu memperlihatkan kepada ketuhanan Allah, dia panggil tajalli. Istilah beza sikit je, supaya kita tahu. Nak kabarnya, saya nak kabarnya bahawa Usuluddin dengan tasawuf ni benda hak tula je. Cuma tasawuf ni dia melibatkan penghayatan, melibatkan rasa hati kita, zauq kita. Usuluddin ni melibatkan kefahaman akal kita. Itu je. Itu tasawuf. Yang orang anggap pelik ni semua, itu dia. Pelik itu sebab macam-macam sebab lah jadi pelik tu. Sebab hari ni persepsi orang terhadap tasawuf ni berbagai-bagai, berbeza-beza. Ilmu tinggi lah, bukan bahagian kita lah, macam-macam. Macam-macam menurut persepsi masing-masing lah. Terserah lah masing-masing. Dan pada segala tempat berada, yakni Allah Ta'ala tu ada pada segala tempat, yakni dengan arti taklukan sifat-sifat Allah Ta'ala tu mencakupi semua benda. Dan hadir, tidak pernah gaib, yakni sentiasalah makhluk ini tertakluk dengan Allah. Itu maksud hadir, sentiasa. Dia bukan sekali on off macam line telefon kita tu, sekali on sekali off. Ada, sentiasa berjalan. Kita tertakluk dengan Allah Ta'ala ni sentiasa. Itu kalau kita mengaji Usuluddin panggil sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, sentiasalah Allah Ta'ala bersifat kudrat.
Dan sentiasalah kudrat itu tertakluk dengan makhluknya. Itu panggil maknawiyah. Yang ni dari segi kalau kita tengok dari aspek ni menjadi suatu kelaziman sentiasa. Dia bukan sekali buka suwi sekali tutup door. Kalau kita nak kait dengan sifat pengajian Usuluddin. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.